Tersebut suatu riwayat daripada baginda Nabi SAW bahawa beliau telah bersabda, "Man daraba sautan zulman uqtussa minhu yaumal qiyamah." Atau kama qala sadaqa Rasulullah SAW, yang bermaksud, barang siapa yang memukul dengan cambuk secara aniaya, maka dia akan dibalas kerana kezalimannya itu pada hari kiamat. Siapa-siapa pukul satu-satu orang tanpa sebab mungkin dia kuat, mungkin dia ada kuasa, orang takut kat dia, dia pegang tali pinggang ke apa ke, duk libas-libas, kena habis kat orang. Kan? Dia rasa benda tu macam, oh aku buat ni tak ada siapa balas. Okey, fine. Tunggu sat. Pasti benda tu akan dibalas. Kalau sekecil tu pun disebut oleh Nabi SAW ada pembalasan dia. Kalau benda-benda besar lagi lah. Jadi dah kena muhasabah banyak, kena beristighfar, taubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tengok balik kitab kita tuan-tuan. Disebutkan bahawa Kisra, yakni Raja Parsi, melantik seorang guru untuk mengajar dan mendidik anaknya hingga si anak menjadi seorang yang terpelajar. Pada satu hari, guru itu memanggilnya dan tanpa sebarang kesalahan dan tanpa sebab, guru itu memukulnya dengan sangat kuat. Anak itu berdendam dengan gurunya sehingga ia besar dan ayahnya meninggal dunia. Ia diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya. Maka ia pun memanggil gurunya agar menghadap. Lalu berkata, "Apa yang menyebabkan kamu memukulku pada hari itu dengan pukulan yang kuat dan menyakitkan, tanpa sebarang kesalahan dan tanpa sebab?" Guru itu menjawab, "Dengarlah wahai raja. Ketika kamu telah mencapai tahap pendidikan yang tinggi, saya sedar bahawa kamu akan diangkat menjadi raja untuk menggantikan ayah kamu. Kerana itu, saya ingin agar kamu merasakan bagaimana sakitnya pukulan dan kezaliman, supaya nanti ketika kamu berkuasa, kamu tidak menzalimi seorang pun." Raja itu berkata, "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan." Lalu raja pun memberikan hadiah dan membiarkannya pulang. Ajaran seorang guru kepada anak muridnya yang dia sedar bahawa anak murid dia nanti akan memegang tampuk kekuasaan. Dia ajak satu benda, hari ni aku tunjukkan hang bagaimana rasa sakitnya bila dizalimi. Supaya bila hang duduk di tempat yang tinggi, hang boleh senang. Kalau hang zalim orang, macam mana orang tu rasa? Takkan kita nak kena buat sorang-sorang lagu tu tuan? Takkan nak test kot dah. Balik pekat pedai anak kita ikut dan. Sepa ni tak buat apa pun. Nanti besar, dia besar. Ingat tak dulu, Pak pernah pukul dulu kan. Duk tak duk, apa duk elok-elok tengok TV, Pak pergi pedai apa semua. Ingat dah. Sebab Pak nak rasa. Jangan macam tu. Tapi cerita ni untuk kita ambil iktibar. Tuan-tuan, kita pernah dizalimi. Kalau tuan-tuan pernah dizalimi, tuan-tuan rasa sakit dia. Tuan-tuan pernah hilang motor ke, hilang kenderaan, hilang duit ke apa ke contoh, ataupun orang buli kita apa dan sebagainya. Bagaimana perasaan kita? Dendam kita macam mana? Sakit hati kita macam mana pada waktu tu? Cuba bayangkan kalau kita buat ke orang, perasaan yang sama akan dirasai oleh orang tersebut. Jadi tak perlu diwarisi kezaliman yang kita terima untuk diberikan pula kepada orang lain. Jangan. Sebab Islam ni agama yang lemah lembut. Allah suka kepada kemaafan. Kan Allah sebut dalam Quran, wa an ta'fu aqrabu littaqwa, dan memaafkan itu mendekatkan kita dengan takwa Allah, takutkan Allah. Ikut sifat besar Nabi SAW, baginda mudah memaafkan. Baginda tak dendam. Apa saja yang orang buat silap kat Nabi SAW, Nabi maafkan. Tak pernah pun dibalas. Jadi benda ni kena ada kat kita. Mungkin dia boleh jadi satu didikan kepada diri kita, bagaimana kita nak didik anak-anak zuriat keturunan kita supaya jangan zalim ke orang. Pada kecil kena ajar dah. Kadang-kadang balik sekolah, anak-anak kita cerita, oh kawan ni ejek dia, kawan ni ambil duit dia, kawan ni pukul dia. Bagaimana kita nak handle benda tu tuan-tuan? Kalau kita handle secara negatif, anak kita akan terima negatif. Oh dia ambil duit hang, awak tak pukul dia balik, awak tak beli balik. Kalau macam tu, anak kita akan belajar buat zalim. Kena-kena dia pukul balik tu, orang semua takut kat dia. Dia pula buat perangai. Tadi orang ambil duit dia, lepas tu dia pula ambil duit orang. Sebab dia rasa dia ada kekuatan.
Cuba kita ajak, tak apa, yang tu biar pilah dia, maafkan dia, tak apa, kalau duit ni nak ayah bagi lain, kita anggap sedekah dekat dia, mungkin dia susah, mungkin dia perlukan. Lepas ni jangan duduk dekat dah dengan dia, kalau nampak dia lari. Kita bagi benda-benda yang positif. Baru anak kita boleh membesar dengan keadaan yang positif, dia faham benda ni. Mungkin waktu kita cakap, dia sekolah rendah, dia tak faham pasal apa kita cakap dengan tu. Bila dia besar, dia akan teringat. Oh, rupanya pak aku tak mau bagi aku gaduh. Pak aku nak suruh aku biar orang buat zalim kat aku, terima, maafkan. Aku dia boleh nampak benda ni. Tu juga satu didikan yang perlu kita ajak pada anak-anak kita sebagai asas untuk mereka nak hidup. Bertepatanlah dengan Nabi kata, anak-anak ni fitrah. Kita yang cat anak kita, kita yang warna anak kita, kita yang pilih anak kita nak jadi Yahudi, nak jadi Nasrani, nak jadi Majusi. Ataupun kita yang melengkapkan anak kita menjadi seorang Muslim yang sejati. Semua tu atas didikan. Macam mana cara kita mendidik. Tuan-tuan, perenggan terakhir insya-Allah. Di antara kezaliman adalah mengambil harta anak yatim. Telah disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu ketika ia diberi pesanan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takutlah olehmu akan doa orang yang dizalimi kerana antara dia dengan Allah tidak ada penghalang. Tuan-tuan, hari itu kita sebut tuan-tuan, anak yatim jangan buat main tuan-tuan. Sebab Allah sebut khas tentang orang yang aniaya anak yatim dalam Quran. Allah Ta'ala mention, innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulma, orang-orang yang memakan harta-harta anak-anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya dia sedang memakan dalam untuk dimasukkan ke dalam perutnya itu nara, api neraka Allah, ketui-ketui bara neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa sayaslawna sa'ira, dan akan dibakar, diazab di dalam neraka sa'ir Allah Subhanahu wa taala. Dan berdasarkan daripada ayat Quran tadi, Nabi bagi tahu kat Sayyidina Mu'az bin Jabal, jaga anak-anak yatim. Sebab apa? Takut doa yang orang yang dizalimi tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dirahmati Allah.